Okay, so kita sambung yang ni. Mana hari tu? Hari tu kita berhenti kat mana, ingat tak? Ini dah kan? 1 dengan 2 dah. Yang belum yang mana? 3, 4 dah sebenarnya. Oh, 5 dengan 6. Okay, 5 dengan 6. Dah try jawab nombor 5 dengan nombor 6. Nombor 5 tu apa? Dia nak kecerunan EF. Mana EF? Ni EF ni lah. So dia ada 2 koordinat, hujung dengan hujung ni. Okay. Dah kira dah dapat berapa? Berapa dapat? Kosong 0.8. Sekejap cikgu cek. Ya betul 0.8. 0.8 boleh ataupun nak buat bentuk pecahan 4/5 pun boleh. Okey. So nak kira kecerunan pakai formula apa? Kalau yang ada 2 koordinat tu, y2 tolak y1 kan, per x2 tolak x1. Okey. Jadi pakai ni lah formula ni. So nak senang kamu kamu labelkan dulu kan koordinat ni. Labelkan lah x1, y1, x2, y2. Labelkan. Lepas tu masuk dalam formula. Okay. Apa tadi yang formula tadi? Kecerunan. Ni formula dia. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi Y2 dia apa? Y2 dia adalah ni nilai Y2. Y2 dia adalah 2. Y1 dia 6. Lepas tu X2 dia 17. X1 dia 22. Macam ni. So 2 tolak 6 negatif 4. 17 tolak 22. Negatif 5 Negatif 5. So negatif 4 bahagi negatif 5. Negatif bagi negatif jawapannya apa? Negatif ke positif? Kalau negatif bagi negatif. Respon. Positif kan? Sebab tu dia positif Positif 0.8. Okay. Ataupun boleh buat positif 4/5. Sebab negatif bagi negatif positif. Okay. Next. Apa lagi? FG pula. Okay, mana FG? FG. Okay. FG. Okay, ni FG. Kalau cikgu buat garisan macam ni, kecerunan yang line yang color merah tu positif ke negatif? Respon. Nanti kamu akan dapat bacaan dia positif ke negatif untuk kecerunan FG ni yang color merah ni. Negatif kan? Sebab dia menghala ke kiri. Kalau garisan tu menghala ke kiri, kecerunan dia negatif Kalau dia garisan ni menghala ke kanan, kecerunan dia positif. Kecerunan dia positif. So kalau kamu masuk dalam formula nak kira kecerunan, kamu akan dapat nilai dia negatif Okey, jadi kat sini nak kira kecerunan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 dah. Dah kira dah. Dapat berapa? Respon. Tak kira lagi. Negatif 0.5. Ya betul, negatif 0.5.
Okey, kita masuk, kita labelkan dulu koordinat ni ya betul. Negatif 0.5 pun boleh, negatif 1/2 pun boleh. Okey. So kat sini kita labelkan lah. Okay. Contohnya ni labelkan ni X1, Y1, yang ni S2, Y2. Ataupun kita nak terbalikkan yang ni X1, Y1, X1, Y1. Yang ni nak buat X2, Y2 pun boleh. Okay, tak ada masalah. So Y2 apa? Y2 8, Y1 6, X2 18, X1 22. So 8 tolak 6 2, 18 tolak 22. Berapa? 18 tolak 22. Negatif 4. Jadi 2 bahagi negatif 4. Dapatlah negatif 0.5. Okay. Ataupun nak buat bentuk pecahan pun boleh. Tapi pastikan yang ini dalam bentuk yang termudah. Bentuk termudah apa ni? 2, 4. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. So dapatlah negatif 1/2. Okay. Boleh. Boleh setakat ni. Okey. So kita terus jawab ni. Mana tadi? Tak hilang. Okey. Ni dia ada statement kat bawah ni, pernyataan ni. Garis lurus AB lebih curam daripada garis lurus EF kerana kecerunan garis lurus AB lebih besar daripada kecerunan garis lurus EF. Okey, tengok AB dengan EF. Mana? Cikgu dah. Okey, kejap AB tadi AB hari tu kira berapa? Kecerunan dia 1 kan? Lepas tu BC kosong. Lepas tu CD apa CD? Tak tertakwif. Kecerunan dia tidak tertakwif. Ni kecerunan dia negatif 1. Kenapa ke ni? Kecerunan dia negatif 1. Yang ni kecerunan dia berapa tadi? 0.8 Lah, betul lah benda ni bawa ke sini. Mana tu? Biar. Okey, lepas tu yang ni yang kecerunan FG ni negatif 0.5. Okey, dia kata apa? Garis lurus AB lebih curam daripada EF. Mana AB? Okey, ni AB. EF mana EF? Ni EF. Okey, kita bandingkan. AB kecerunan dia 1. EF kecerunan dia 0.8. So dia kata garis AB ni lebih curam daripada EF. Sebab apa? Sebab AB ni. Lah. Cikgu terdelete ke benda ni? Yang ni apa ni? Kecerunan ni kecerunan. Okey. AB lebih curam daripada EF. Lah, ini bukan kecerunan ni, apa ayat ni? Garis lurus AB adalah lebih curam daripada garis lurus EF kerana kecerunan. Tak nak cikgu ni terblok ni. Okey, kerana kecerunan AB lebih besar daripada kecerunan EF. Okey, so tengok AB dengan EF. Mana lebih cerun? AB ke EF? AB nilai dia 1, EF nilai dia 0.8. Ya, AB, okey. AB kecerunan dia 1 kan, lebih besar daripada 0.8. Jadi AB ni lebih curam. Curang lah, lebih curam. Okey, lebih curam daripada EF. So kalau kita tengok dekat sini pada gambar, ni AB. Lepas tu mana EF? Ni EF. So AB ni lebih curam lebih cerun. Sebab dia punya kecerunan dia 1. Kalau EF kecerunan dia 0.8, rendah sikit. So jawapannya adalah benar. Okey. Nombor 8 ni.
Garis yang condong ke kiri mempunyai kecerunan positif. Ya ke? Cuba tengok yang ke kiri. Mana yang ke kiri? Garis yang condong ke kiri. Ni contoh ke kiri. DE. Lagi apa lagi? FG. Cuba tengok. DE kita dapat apa DE? DE kita dapat kecerunan dia negatif 1. Negatif. Lepas tu FG. Yang FG ni pula kecurunannya dapat negatif 0.5. So kecurunan dia sebenarnya apa? Negatif ke positif? Respon. Ni kenapa Abang Sam angkat tangan ni? Siapa pula Abang Sam Okay. Oh ya, negatif. So yang nombor 8 ni tidak benar, okay? Tidak benar. Sebab kecurunan untuk garis yang condong ke kiri, nilai dia mesti negatif. Okay, next. Nombor 9 pula. Dia kata garis mengufuk mempunyai kecerunan sifar. Okay, mana garis mengufuk? Ni garis mengufuk ni, yang BC ni. So, kamu dah kira kan untuk BC. Kecerunan dia sifar, ya kan? Dapat nilai dia kosong. So, jawapannya adalah benar. Okay, next. Garis lurus yang selari dengan paksi Y mempunyai kecerunan yang tidak tertakrif. Paksi Y tu yang macam ni, ni paksi Y. Ingat kan graf? Graf kita ada paksi Y dengan paksi X. So, yang ni paksi Y dah ni, iaitu dia menegak. So, cuba tengok garisan menegak. Mana menegak? Mana dia? Okay. Jangan. Okay, so menegak. Ni yang menegak. CD ni. So, CD kamu dah kira dah. Jawapannya tidak tertakrif. So, adalah benar. Okay. Kecurunan yang tidak tertakrif. So, benar. Okay, jadi kamu jawab ni berdasarkan soalan-soalan berdasarkan yang kita kira tadi tu Okay, next. Ni apa benda lah ni? Hitungkan kecerunan bagi setiap garis lurus yang berikut. Okay. So nak kira kecerunan, hari tu cikgu ajar ada 2 kan formula. Dua jenis formula yang kamu boleh guna kan. Kenapa cikgu tak boleh nak tulis dekat sini Dah. Sekejap Y per X. Okey dah boleh dah. Okey, so nak kira kecerunan, kamu boleh guna formula Y per X, iaitu Y tu apa? Y tu yang menegak. Okey, menegak bahagi dengan yang mengufuk. Kan? Garis menegak bahagi garis mengufuk. Ataupun kalau dia ada bagi 2 koordinat, okay, 2 koordinat, kamu boleh pakai formula Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Ni kalau yang ada 2 koordinat. Okay, jadi kat soalan nombor 1 ni, mana kamu nak pakai? Yang first ke yang second ni? Mana kamu nak pakai sebenarnya? Respon. Yang second. Kamu nak pakai yang second ni, okey. Kalau kamu nak pakai yang second, mesti ada 2 koordinat. Jadi kan kamu kena buat koordinat A, kamu kena buat koordinat B. Baru boleh masuk dalam formula ni. Okey. Tapi kalau kamu nak pakai yang formula yang nombor 1 ni pun, boleh juga.
Sebab kita boleh tengok kan dia punya menegak dia berapa. Menegak dia berapa ni menegak dia ni. Mana menegak? Ni menegak dia. Berapa menegak Satu, dua, tiga. Tiga unit. Satu, kamu tengoklah satu kotak ni satu unit kan. Satu, dua. So, satu, dua, tiga. So, ni tiga. Yang bahagian yang mengufuk berapa unit dia? Cuba kira. Nampak ke? 6 kan? So, kamu dah tahu dah bahagian yang menegak dia 3. Lepas tu bahagian yang mengufuk dia 6. So, jawapannya 3/6 lah. Jadi, pemudahkan. 3/6. 3/6 pemudahkan dapat berapa? 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. So, dapatlah 1/2. Okey, sekarang ni kita tengok. Kecerunan dia positif ke negatif? Kalau line dia macam ni, yang kali biru ni, positif ke negatif ni? Respon. Line biru ni, dia menghala ke kanan kan? So, kecerunan dia positif ke negatif? Positif. Okay, positif. So, jawapan dia positif lah. Jadi, positif 1/2. Okay. Dia kalau menghala ke kanan, positif Kalau dia menghala ke kiri, menghala ke kiri, negatif. Okay, so kamu nak pakai formula nombor 1 pun boleh. Tapi make sure kamu tengoklah kecerunan dia positif ke negatif. Tengok line dia. Ataupun kamu nak pakai nombor 2 pun boleh, okay? Tapi dia kena buat 2 koordinat lah. Kamu kena letak cari koordinat B ni apa. So B apa koordinat dia? B koordinat dia adalah X dia 3, Y dia 3 kan? Tu B. Kalau A koordinat dia apa? A negatif 3, Y dia kosong. Kita buat 2 koordinat. Lepas tu masuk dalam formula. Pun sama juga. Kamu akan dapat keseluruhan dia 1/2. Okay? Ataupun 0.5. Macam itulah. Faham? Kalau tak percaya cuba masuk dalam formula. Okay, kita labelkan Ni X1, ni Y1, ni X2, Y2. So kita buat. Okay, Y2 kosong. Y1 3. Lepas tu X2. Kejap. 2, 3, 3. Negatif 3, kosong. Okay. Ni negatif 3. S2 negatif 3 tolak S1 3. So dapatlah kosong tolak 3 negatif 3. Negatif 3 bagi negatif 3 tolak negatif 3 negatif 6. So negatif 3 bahagi dengan negatif 6 dapatlah positif kan 0.5. Sama tak jawapan dia? Sama kan? So sebenarnya kamu boleh pakai 2 formula, okay? Okey, sekejap. Abang Sam ni kata apa ni? Dia kata 112 negatif 7/2. Apa benda tu? Kamu jawab soalan mana tu? Abang Sam ni siapa Tiba pula dah. Okey. Oh, Haziq. Tu jawapan apa tu, Haziq? 1 negatif 7/2 apa benda tu? Tu jawapan untuk soalan mana tu? Silap. Okey, silap pula. Okey, next. Kita buat nombor 2 pula. Nombor 2. Okay, tengoklah mana yang kamu suka nak buat, menegak ke nak buat yang apa? Yang nak buat yang 2 koordinat ke ataupun nak buat yang style yang kecerunan yang menegak bahagi mengufuk ni kan? Mana kamu nak ni? Mana kamu suka? Respon. Okay, kalau kita nak buat yang cara XY, okay.
So kita buatlah cara XY. Jadi kat sini yang menegak dia adalah apa ni Sah? Kita tengok elok-elok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekejap. Sebelum tu kamu tengok dulu. Satu kotak ni mewakili berapa unit? Masa tadi ni satu kotak mewakili 1 unit. Kalau ni satu kotak mewakili berapa unit ni? Kamu tengok ni kosong. Ni kosong, ni -1, -2, -3, -4. Maksudnya satu kotak ni mewakili 1 unit. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ni 6 lah. Okey 6. Tu yang menegak. Yang melintang? Yang melintang berapa? Satu kotak ni pun 1 unit juga kan. 0, 1, 2. Okey so yang melintang ni berapa unit ni? 1, 2, 3. 3 kan yang melintang 3. Yang bahagian yang mengufuk. Jadi berapa dia punya ni? Kecerunan dia? Berapa kecerunan dia? So nak kira kecerunan Y per X. So bahagian Y dia 6. Bahagian X dia 3. So 6 bagi 3. Berapa 6 bagi 3? Okey 6 bahagi 3. Okey 6 bahagi 3, 2. Tapi kalau kalau kamu jawab kamu jawab 2 salah Sebab apa? Sebab kamu kena tengok pula nilai kecerunan dia yang kalau merah ni. Positif ke negatif ni? Respon. Dia punya line dia, garisan dia ke kiri kan? Ke kiri, menghala ke kiri. So, negatif Jadi kena buat negatif 2. Okay, so kalau kamu nak buat pakai formula yang Y per X ni, make sure kamu tengok garisan dia ke kanan ke kiri. Okay. Kena hati-hatilah. Tapi kalau kamu pakai yang formula nombor 2 ni, yang koordinat ni, tak perlu tengok dia punya garisan dia ke kanan ke kiri sebab dia akan terus bagi jawapan negatif 2 kan. So itulah beza Guna formula 1 kena hati-hati sikit. Kalau guna formula 2 tak perlu hati-hati tapi kena tahulah dia punya koordinat dia. Baca koordinat kena betul. Okay next kita pergi nombor 3. Okay. Nombor 3. Mana kamu nak pakai? Yang tu Y per X Ke kamu nak pakai yang 2 koordinat? 2 koordinat pun okey apa? Sini kamu tahu dah koordinat dia 0, 0. Okey. So kalau pakai ni, formula dia macam mana ni? Kecerunan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Ya betul, negatif 1/3. Okey, so kamu labelkan ni X1, Y1, yang ni X2, Y2. Okey, so Y2 dia 0, tolak Y1 dia 6. Yang ni X2 dia 0, X1 dia negatif 18. So, 0 tolak negatif 6, negatif 6. 0 tolak negatif 18, dapat 18 kan? Jadi 6 bahagi dengan negatif 18. Buat apa ni? Pemudahkan. Jadi 6 bahagi 2, 3. 18 bagi 2, 9. Ni 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. So dapatlah 1/3. Nilai dia negatif. Negatif 1/3. So betul lah hasil jawab negatif 1/3. Dapat negatif 1/3. Dapat. Ni kalau pakai formula ni terus dapat jawapan dia ni. Positif ke negatif ke. Kalau kamu tak buat pakai formula ni, kamu kena hati-hatilah. Tengok garisan dia betul-betul. Dia menghala ke kiri. So jawapan ni adalah negatif. Kan? Kalau kamu fikir logik kat sini, dia punya koordinat dia berapa? Negatif 18, 6. Maksudnya X dia 18. X dia 18. So Y dia 6. Jadi kamu tahulah bahagian yang mengufuk ni, yang melintang ni 18. Kan? Lepas tu yang menegak yang menegak ni adalah 6. So 6 bahagi 18.
Dapatlah 1/3. Tapi nilai dia kena tengok. Dia menghala ke kiri. So ke kiri negatif. Negatif 1/3. Cikgu prefer, sebenarnya kan cikgu prefer kamu jawab yang pakai formula ni sebabnya memanglah formula y per x tu senang kan. Tapi budak ke apa? Dia akan lupa nak letak positif ke negatif sebab dia lupa nak tengok garisan ni menghala kiri ke menghala kanan ke. So jawapan dia akan jadi salah. Sebab tu cikgu prefer pakai formula yang macam ni yang ada koordinat ni. Terus dapat jawapan. Boleh? Faham ke? Faham. Okay, next. Kita pergi ni pula. Nombor 4. Okay, nombor 4. Nombor 4 ni kamu tengoklah ni garisan dia melintang. Kalau melintang macam ni, berapa kecerunan dia? Tak ada kecerunan kan? Ya, kecerunan dia kosong. Okay. Kalau kamu masuk dalam formula pun, pakai formula apa? Pakai formula Y2 tolak Y1 per S2 tolak S1 ni, pun kamu akan dapat jawapan dia kosong. Okay. Okay, next. Nombor 5 pula. Nombor 5. Cepatnya si Abang Sam ni kira. Ya, betul. 1/3. Okay, nombor 5. Okay. Oh, ni dia tak bagi. Oh, dia tak bagi ni Dia tak bagi koordinat. Kamu sendiri kena buat koordinat. Ataupun pakai Y per X Okay. Kau nak pakai Y per X pun boleh. So, yang Y, yang menegak je berapa? Menegak je 5. Kamu letak 5 tau. Jangan letak negatif 5 sebab ni jarak. Y tu jarak. Jarak menegak. So, kalau jarak menegak, jarak, mana ada nilai negatif Dia tak ada nilai negatif. Negatif tak ada Sebab tu jangan buat negatif 5, okay? Buat 5. Lepas tu yang mengufuk mengufuk ni, bahagian mengufuk ni nilai dia berapa? 15 15. So 5/15. Pemudahkan dapatlah 5 bagi 5 1, 15 bagi 5 3, 1/3. Okay, sekarang ni kecerunan dia positif ke negatif? Tengok ni. Dia menghala ke kanan kan? So kecerunan dia adalah positif. So positif 1/3. Okay. Tapi kalau kamu takut nak buat silap, tiba-tiba kamu buat negatif 5 kan? Kan dah salah kan? So kalau kamu takut tersilap, baiklah buat bentuk apa yang 2 koordinat tu. Tapi koordinat kena pandai baca lah. Ni berapa koordinat J? Siapa pandai bagi koordinat J apa? Respon. Cikgu nak koordinat J. J koordinat ni adalah, nampak ke J? Cikgu nak koordinat J. Salah. Megat. Cuba tengok betul-betul J. Macam nak baca koordinat? Kita baca X dulu, baru kita baca Y. So, kita baca X dulu, baru kita baca Y. X dia berapa X? X dia adalah X dia kosong. Y dia? Y dia negatif 5. Okay? Y dia negatif 5. So, kosong negatif 5. Okay, so yang ni kosong negatif 5. Okay, yang K pula. K. K apa koordinat K? Baca kan K? Baca X dulu baru baca Y. Ya, koordinat dia 15, 0. Make sure kena pandai baca koordinat. Nanti kalau koordinat tak boleh nak baca, macam nak masuk dalam formula kan? Okay. So kita labelkan. Kita labelkan ni X1, Y1, ni S2, Y2. So nak kira kecerunan.
boleh pakai formula Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So Y2 dia negatif 5, Y1 dia kosong. X2 dia kosong, X1 dia 15. So negatif 5 tolak kosong, negatif 5. Kosong tolak 15. Kosong tolak 15, negatif 15. So kita permudahkan dapat berapa? Sekejap, kenapa hand juga boleh ni hand pula ni, tak apalah. So 5 bagi 5 1, 15 bagi 5 3. So 1 per 3, negatif bagi negatif positif kan. So dapatlah 1 per 3. Baik, sekejap Mana tadi? Dapatlah 1 per 3 sama kan. Okey. Next nombor 6. Nombor 6 dia dah bagi dah koordinat awal-awal dah bagi dah. Masuk je dalam formula. Okey, Haziq dapat berapa? 5. Ya, betul. Okey. Disebabkan dia dah bagi dah koordinat ni awal-awal. Senanglah kita. So ni X1, Y1, yang ni X2, Y2. Jadi nak kira kecerunan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So Y2 negatif 6, Y1 14. X2 5, X1 9. Okay, negatif 6 tolak 14 berapa? Negatif 20 kan? 5 tolak 9, negatif 4. Okay, negatif 20 bagi negatif 4 berapa? Respon. Ya, 5. Okay, 5. Negatif bagi negatif positif So jawapannya 5. Positif 5. Okay dah. Boleh setakat ni? Okay, boleh. Bagus. Okay, so tu je. Kira kecerunan sikit je sekejap mana tadi? Oh Tuhan. Hilang kecerunan sikit je. Tengok sekarang dah habis dah. Ni last page. Last page kan? Okay, so untuk 1, 2, 3 tu kamu buatlah sebagai homework. Isnin depan kita bincang. Okay, boleh. Okay, itu saja. Oh, sekejap. Sebelum nak buat nombor 1, sekejap cikgu explain sekejap Nombor 1 ni kan, titik E, F, G terletak pada suatu garis lurus. Maksudkan kalau garisan ni dia ada, contohnya dia ada koordinat E kan, F, G. Okay. Dia kan kalau garisan tu, contohlah, cikgu bagi ke garisan ni kecerunan dia. Kecerunan, kalau kamu buatlah, contohlah koordinat E dengan koordinat F kan, kamu kira kecerunan dia. So kan contoh kamu dapat kecerunan dia 3 kan, 3. Maksudnya kan antara koordinat F dengan G pun kecerunan dia pun 3 juga. Maksudnya kan sepanjang garisan lurus ni kecerunan dia sama. Sama sebab dia adalah garis lurus yang sama. Jadi kecerunan dia sama. Ni cikgu bagi tips cara nak jawab soalan nombor 1, cara nak jawab soalan nombor 1 ni. So kecerunan dia sama garis sama, kecerunan dia sama. Sebab tu kita boleh cari koordinat G ni. Okey. Dia tak berubah-ubah kecerunan dia. Kalau garis ni kecerunan dapat 3, semua 3, semua 3 macam tu. Kalau dapat kecerunan dia 2, semua 2 semua 2. Di sepanjang garisan yang sama tu semua 2. Faham tak cikgu cakap ni? Boleh? Faham. So kalau dah faham, try lah buat soalan nombor 1 ni. Ni cikgu hentam je ni, kecerunan dia 3 ni. Cikgu tak kira betul-betul. Kamu kira lah kecerunan. Okay? Okay, itu saja. Bye-bye. Okay, sama-sama. Okay, Waalaikumsalam.